Assalamualaikum, selamat sejahtera ya. Terima kasih kerana datang kelas pada pagi ini. Jadi kita sekarang sambung untuk bab yang 11 dan 12 tingkatan 5 ini. Dan seperti yang cikgu cakap, kalau ikutlah di mana kelas kertas SPM baru-baru ini KSSM, dia tak tanya sangat mengenai raja skema genetik. Raja skema genetik ya. Jadi dalam kelas yang pertama ataupun minggu lepas itu, kita telah buat soalan seperti yang dipaparkan kat depan ni, berkenaan dengan Mendel. Berkenaan dengan Mendel, dia memperkenalkan hukum Mendel satu ya, iaitu hukum segregasi ya, di mana dia menggunakan spesies pokok itu iaitu Pisum sativum ya. Pisum sativum iaitu kaji 7 ciri daripada pokok kacang P tersebut, kacang P ya. Jadi nak ke tak nak, kamu perlu memberi pengiktirafan kepada pokok tersebut dan juga ciri yang dia kaji. Sebab ciri dia lah yang dapat kita binakan model hukum Mendel itu tanpa ada apa-apa persoalan. Okey, tanpa apa-apa persoalan je. Jadi sila baca betul-betul. Dan sekarang hari ini pula kita akan menggunakan hukum Mendel 1 untuk menjawab beberapa lagi perkara ya, dalam pewarisan, khususnya yang melibatkan kromosom X, merujuk kepada kromosom X. Kamu pun tanya, cikgu apa itu kromosom X? Kalau kamu ada kertas sekali lagi, kamu boleh rujuk pada muka surat 7 ya, handout cikgu bagi tu. Ya, kromosom seks rujuk kepada kromosom yang menentukan jantina manusia ataupun jantina apa-apa organisma. Untuk manusia, kalau XX itu memang perempuan, XY itu lelaki. Okey, jadi nampak ke tak apa yang cikgu bulat ini, XX ini ya. Jadi ada penyakit yang dibawa melalui kromosom X. Jadi kita perlu memberi pengiktirafan benda ini dan juga kita perlu jawab, khususnya untuk soalan, okey, untuk soalan yang berkenaan dengan penyakit hemofilia, penyakit keturunan dan tidak lupa juga penyakit buta warna. Penyakit buta warna. Jadi di sini ada beberapa contoh. Kalau anda tengok pada skrin sekarang, cikgu nak kamu keluarkan marker pen supaya kamu boleh warnakan sekarang, warnakan. Ya. Warnakan paling penting hemofilia, kamu warnakan hemofilia hemofilia, warnakan dulu supaya kamu nampak. Sebab cikgu cetak, cikgu tahu itu adalah hitam, itu hitam putih. Tolong warnakan orang yang ada hemofilia supaya anda nak buat ulang kaji nanti pun senang ya. Highlightkan hemofilia, highlight. Tidak lupa juga highlight genotip untuk yang hemofilia ni. Genotip untuk orang yang hemofilia, highlight dulu. Okey, cikgu tahu mungkin kamu tengah baring ataupun tengah makan ya, tapi sila ikut arahan. Keluarkan apa-apa warna yang ada di tangan kamu, highlight ke ataupun pensel warnakan dulu. Sebab benda penting. Kamu di sini akan nampak ya, kamu akan nampak bahawa penyakit hemofilia ini, walaupun dia penyakit keturunan, ia dibawa oleh alel resesif. Cikgu sebut lagi resesif. Jadi untuk Junlim, Tan Junlim, mungkin kamu akan tanya dah, cikgu apa itu genotip, apa itu resesif dah. Jadi tanya kawan kamu ataupun dengan cepat cikgu sebut sekarang, hemofilia iaitu penyakit apa nanti bawa ada jawapan dah. Iaitu dia sejenis fenotip. Fenotip adalah ciri yang kamu boleh nampak. Faktor luar lah yang kamu nampak. Genotip rujuk kepada komposisi jin di dalam orang tersebut yang memaparkan faktor luar itu. Cikgu, kamu sebut mengikut apa ini? Ingat, kalau Junlim nak buat ulang kaji ya, saya tak tahu kamu tengah dengar ke tak. Kalau kamu betul-betul nak buat ulang kaji, sekali lagi cikgu dah bagi tahu dalam kelas minggu lepas ya, rujuk pada muka surat 233 ya. Saya pun tak nak buang masa, 233 kalau anda tengok okey pada skrin ya. 233 dan juga tidak lupa 232. Okey, dia tengah baca ni sebab komputer lag sikit. Ya.
Kalau kamu ada buku teks, kamu boleh tengok muka surat 232 233. Jadi di sini dah ada ya. Nak ke tak nak, kamu perlu mampu sebutkan maksud perkataan itu dengan perbezaannya. Jadi cikgu tunjukkan nota yang cikgu telah kongsikan di dalam Google Classroom. Okey, cikgu nak tunjukkan sekarang dengan cepat. Dia bukan sekadar kamu lukis gambar skema. Kamu kalau betul-betul tengah buat ulang kaji sekali lagi, kamu bukan memberi maksud saja, menyatakan maksud, tetapi ketika anda sebut maksud itu mesti nampak beza. Contohnya tadi kata fenotip, genotip. Fenotip, genotip. Jadi fenotip cikgu cakap faktor luar ataupun ciri luar yang dipaparkan yang kita boleh nampak ataupun kita boleh tahu. Genotip dia sorok ataupun komposisi gene. Komposisi gene, biar memang dua lah. Kita kan belajar bahawa hukum Mendel nyatakan setiap ciri ditentukan oleh dua alel ataupun satu gene lah, dua alel. Jadi genotik komposisi gene dalam organisme yang memberikan faktor luar tu, kamu perlu faham ya. Jadi benda ini semua ada dalam buku teks dan kamu boleh rujuk balik nanti apabila cikgu upload lah. Nanti dapat dilihat. Benda ini perlu hafal nak ke tak nak, perlu tahu dan perlu faham. Jadi dalam gambar rajak ini juga menunjukkan tadi cikgu kata dominan dan resesif. Dominan dan resesif iaitu kalau hemofilia resesif. Apa itu resesif? Pendek kata, kalau recessive trait merujuk kepada trait yang akan ditonjolkan dengan syarat iaitu dua-dua alel hadir. Kalau dia satu, kalau kamu tengok kalau kamu highlight dah XH kecil ni, maka keluarkan highlighter kamu warna yang lain. Wajib kalau XH kecil satu saja, XH kecil satu saja, tengok apa yang cikgu bulat kuning ni maka warna lain itu adalah seorang manusia yang normal, tetapi dia membawa alel hemofilia, kita panggil dia sebagai pembawa. Normally carrier only occurs on female. Pembawa hanya wujud pada perempuan. Okay, ini penting sebab kita nak jawab soalan seterusnya. Jadi kamu pun tanya, cikgu kenapa kita nak belajar hemofilia ini? Hemofilia dia merujuk ke satu keadaan di mana badan kamu, darah tidak dapat membeku secara normal. Okey? Perlu faham dia sebab kita dalam itu kekurangan satu gene faktor pembekuan darah. Cikgu soal, bayangkan kalau kamu seorang perempuan, kamu mengandung, memang kita akan berdarah kalau perempuan mengandung ni. Kalau dia seorang pengidap ataupun pesakit, boleh kata pesakit lah, sebenarnya dia bukan pesakit tu, dia hanya satu manusia yang mempunyai penyakit keturunan. Kadang-kadang kita sebut pesakit ini, kamu akan cakap, oh dia sakit yang teruk. Sebenarnya sakit ini adalah keturunan, inherited. Jadi dia kalau mengandung, ketika bersalin, when she is giving birth of a baby, memang akan berlaku pendarahan. Bayangkan kalau kita detect lewat dia hemofilia, kita tak sebut, maka kemungkinan besar perempuan tersebut atau mungkin isteri kamu akan meninggal sebab kehilangan darah yang banyak sebab menyebabkan pendarahannya berlebihan. Perlu faham Jadi benda ini buat sedikit ulang kaji untuk tingkatan 4 bab 10 macam mana pembekuan darah berlaku. Untuk lelaki pun sama. Lelaki kalaulah ada satu sahaja alel muncul, maka dia terus adalah pengidap. Dia tak ada pembawa sebab kita ada kromosom Y. Kromosom Y dia tak bawa apa-apa alel untuk penyakit tersebut. Maka lelaki ini kalau dapat, dia memang dari awal dia dah tahu, mungkin dari kecil dia jatuh ke apa, tengok dia berdarah. Dia berdarah banyak. Tapi untuk perempuan, bayangkan hemofilia ni berlaku, hati-hati termasuk haid juga, pendarahan berlaku banyaklah. Jadi benda ini perlu anda mengambil fokus
Dan untuk perempuan, dia hanya akan mendapat hemofilia, hanya dengan dua alel resesif muncul pada kromosom X dia. Dua alel resesif. Ya, siapa dia ni? Siapa ni? Oh, CTX. Jadi dengan itu, kita nak cuba jawab untuk soalan muka surat ke-4 dan sebelum itu kamu pun tengok muka surat 3, kita nak siapkan muka surat 3 ni Kamu pun akan nampak, ya, ini satu gambar skema genetik skema ini di mana kita cuba nak memahami penentuan jantina. Okey? Tulis di nota 2 ni macam mana penentuan jantina ini berlaku. Okey? Penentuan jantina. Adakah tak penentuan jantina ini adalah jatuh pada lelaki ataupun perempuan? Maka anda akan pasal gambar raja skema. Ya, kalau kamu lukis macam ini dalam SPM, kemungkinan besar kamu dapat markah kosong sebab tak ada label. Tak ada label kat TP ni. Kamu nak mesti sebut mesti sebut. Jadi nak ke tak nak, ya, mula dengan pertama, saya dah sebut dalam kelas Fenotip, okey? Iaitu pakai apa induk. Okey, fenotip induk atas fenotip induk yang itu mak dan ayah. Kalau kamu nak faham ini ayah ataupun bapa. Ya. Jadi fenotip dia lelaki, of course, ini ibu lah, mak. Ibu. Faham ya? Jadi benda ini wajib tulis kat sini iaitu fenotip induk. Okey, jadi XY kat bawah ini rujuk kepada genotip induk. Jadi genotip induk apabila dia seorang lelaki, fenotip dia nampak dia lelaki, maka genotip komposisi jin dia, Mendel kata setiap ciri ditentukan oleh dua faktor. Lelaki ialah XY, tadi isu di sini. Maka perempuan ialah XX Dan hukum Mendel menyatakan dua alel tersebut akan diwarisi satu alel sahaja ketika pembentukan gamet. Jadi kamu wajib lukiskan anak panah, wajib. Okey, anak panah. Jadi anak panah menunjukkan bahawa dua itu akan dipisahkan, hukum segregasi. Maka inilah sebenarnya namanya meiosis. Sekali lagi, meiosis proses. Masa itu tak ada meiosis tapi sekarang kita tahu dah. Meiosis berlaku, maka bentuklah gamet. Jadi gamet ini kamu nampak dia dalam bentuk bulat, ya, wajib tulis bulat. Dan kita pun nampaklah gamet daripada ayah, X daripada ayah ini bercantum dengan X daripada ibu. Ya. Setiap gamet, kalau anda nampak, setiap gamet mesti ada dua garis keluar, setiap gamet. Tolong perhatikan. Setiap gamet mesti ada dua. Jadi dua dah ini. Dan manakala untuk gamet ibu pun sama, satu, dua. Kamu akan nampak satu, dua. Jangan main, saya tahu ada yang ingat dia tahu, tapi apabila saya tengok balik ataupun kamu perasan, lukis masalah. Mesti dah satu gamet daripada ayah, satu gamet daripada ibu bercantum. Ini proses sekali lagi kita panggil persenyawaan. Persenyawaan. Okey, murid-murid. Jadi ini pemakai meiosis sebut dengan anak panah ni wajib tulis. Kalau tak lukis anak panah pun salah Jadi kamu pernah nampak dalam nota ini bukan kita bagi terus depan tu gamet persenyawaan. Maka dapatlah apa yang kamu nampak kat bawah ini. Kita panggil genotip untuk F1, generasi 1. Jadi mungkin anda tanya sekali lagi apa itu induk, apa itu F1 Itu pun telah dijawab di dalam kita punya panggil apa muka teks muka surat 233 Apa itu induk Induk rujuk kepada generasi pertama yang kita melibatkan dua individu untuk kacukkan dan hasilkan serta kita ramalkan genotip anak yang dihasilkan. Manakala S1 rujuk kepada hasil ataupun anak yang dihasilkan daripada kacukan induk.
Mesti kamu mampu sebut ya. Jangan kata kamu faham tapi ketika SPM minta tulis, saya lupa dah. Macam tu perlu tulis. Mesti tulis ya. Jadi benda ini istilah-istilah untuk pewarisan. Manakala perempuan ini rujuk kepada fenotip untuk generasi F1. Maka kamu nampak bahawa seorang lelaki dan perempuan kalau dia nak lahirkan anak, kebarangkalian untuk dapat lelaki itu adalah 1/2. Nanti kita nak tulis ni. Dan sebelum kita pergi jauh, highlightkan Y. Maka kita sedar bahawa tanggungjawab untuk mendapat anak lelaki itu adalah datang daripada ayah, bukan daripada ibu. Jadi kita biasa tengok cerita si ayah ini salahkan ibu lahirkan 8 orang anak perempuan tanpa anak lelaki. Sebenarnya tanggungjawab itu jatuh pada lelaki. Untuk kita nak jawab seterusnya, kita perlu sebut habis dah. Jadi nisbah untuk fenotip, jantina adalah 1 perempuan kepada 1 lelaki. Hati-hati ya, jangan kata 1. Jadi benda ini nisbah ini jangan kita take it easy ya. Nisbah untuk genotip jantina. Genotip yang kita nak tengok jantina itu, iaitu juga 1 XX kepada 1 XY. Kalau kamu nak tuliskan 2 pun okey. Apabila kita ringkaskan, kita akan dapat 1 sama. 1 ke 1. Dan juga tidak lupa ya, kalau kita nak sambung. Tadi juga cakap kebarangkalian, itu penting. Sebab kita nak jawab untuk soalan satunya, kebarangkalian untuk mendapat anak lelaki adalah 1/2, iaitu 0.50. Kebarangkalian. Jadi tak ada isu di sini ya. Ataupun anak perempuan pun 0.50, separuh. Saya harap jelas ya. Ini kalau minta jawab. Sebab benda ini berkait dengan soalan yang kita nak jawab pada B ini. Muka surat yang ke-4. Okey. Diberikan seorang manusia yang normal. Ya ini lelaki lah yang normal. Manakala isteri dia, kalau kamu tengok soalan B muka surat yang ke-4 ini, kita nak jawab ya. Iaitu dengan genotip sedemikian seorang pembawa hemofilia. Menggunakan raja skema terangkan kemungkinan kombinasi genetik dalam anak-anak mereka. Ya, suami dia normal, isteri itu pun normal sebenarnya tapi dia pembawa. Macam mana dengan anak dia? Adakah tak kita dapat kebarangkalian untuk anak dia mendapat hemofilia? Ini banyak benda kita jawab dengan cepat ya. Jadi murid-murid, boleh ke tak juga dapat sedikit respon daripada kamu semua? Kalau anda boleh ikut, sila angkat tangan je. Saya nak tahu je. Kalau kamu memang tak boleh ikut, saya tak boleh apa-apa lah. Kalau kamu boleh ikut, sila angkat tangan ni. Taha ke Sensiang, boleh tak? Taha. Sensiang? Okey. Kalau semua boleh, bagus. Kita sambung ya. Ya, keluarkan kertas itu, tulis. Jadi sekarang kita nak jawab. Bermula dengan apa murid-murid? Kita bermula dengan memberikan penerangan. Cikgu tak boleh tulis H di atas tu. Jadi XH besar rujuk kepada alel untuk normal. Untuk normal ya. Untuk normal ataupun untuk badan yang normal, ini sebenarnya dominan lah. Kamu nak tahu. Mana kalau XH kecil ni rujuk kepada alel untuk mendapat penyakit hemofilia. Dia sebenarnya resesif. Yang pertama kita nak cuba, kita nak bagi nama ya. Kenapa kamu tahu dia resesif? Paling tidak kamu tengok di atas ini, kamu nampak apabila dalam homozigot resesif saja, homozigot resesif, H kecil baru kita akan ada penyakit tersebut. Okey? Untuk penyakit. Jadi ini baru pertama ya, maka di tepi tu kalau kamu nak terus hafal, ya memang bermula dengan fenotip induk. Lepas tu kita ada genotip induk. Ini dalam soalan ya, jadi benda dua ni tak ada markah sebenarnya. Lepas itu kamu ada komen, tak ada isu lah, jadi kita nak faham cepat. Kalau kamu pergi tuition ada mungkin yang terus ajar macam ni. Okey, Gamet, silap. Lepas tu kat sini.
Lepas itu, kamu akan dapat genotip anak. Kamu akan dapat fenotip anak. Jadi untuk fenotip induk, okay, kita faham normal untuk lelaki. Penting ya, normal lelaki bersama dengan pembawa perempuan ataupun isteri. Pembawa isteri kamu nak tulis pun boleh ya, tak ada isu pun sebab yang pentingnya normal dan pembawa ini. Mereka akan kacut normal dengan pembawa. Genetik yang ada diberikan ialah XH besar dengan Y. Sorry ya, saya tak boleh tulis H besar kat sini tapi harap kamu faham H itu adalah superstition kat atas ya. Ya, superscribe bukan superstition, superscribe. Okay? XH kecil Y untuk perempuan. Maka ketika kita ikut Mendel lah, setiap ciri ini ditentukan oleh dua faktor, kita dah faham dah, kita dah tulis dah, jadi kita pun sambung. Maka melalui proses meiosis, okay, maka bentuklah, sekali lagi mesti bulatkan kita punya gamet, bulat. Mesti tulis ya, saya tak tahu, saya tak nampak, saya tak boleh semak ya. Yang penting kamu ikhlas ya. Saya tak boleh nak semak sekarang kamu. Yang penting kamu ikhlas. Pembawa perempuan bukan kenapa tak tegur saya murid-murid, mana ada Y. Kita tunggu je dari tadi. SH besar, SH kecil ya. Jadi SH kecil, SH besar. Tegurlah saya. Tegur. Bukan lah, saya okey je. Kalau tegur, siap lah. Macam cikgu tengah cakap sendiri je. Jadi kita pun faham setiap gamet ada dua. Maka kita perlu faham ya. Dah banyak kali cikgu sebut dah. Jadi benda ini kalau kamu salah lagi, cikgu tak tahu dia akan macam mana. Okay. Maka proses yang berlaku di sini adalah cantum ya. Percantuman pula. Ya, percantuman gamet kita namakan dia sebagai persenyawaan akan berlaku. Maka dapatlah anak di sini iaitu XH besar, XH besar. Okay, XH besar, XH kecil. XH besar, Y. Dan ini adalah XH kecil, Y. Di sini fenotip ini penting. Yang pertama, okay, normal. Memang anak perempuan. Manakala yang fenotip dua ialah pembawa anak perempuan. Jadi perempuan dia tak ada isu, bukan dia tak ada hemofilia. Tapi untuk lelaki ni, satu ialah normal anak lelaki dan yang kesian yang ini ialah hemofilia. Hemofilia anak lelaki. Jadi untuk memahami situasi ini ya, kita perlu fahami. Kalau kita tengok daripada kesemua di sini, apa yang kamu perlu jawab, benda ini saya dah tahu kamu faham. Yang kebarangkalian yang menjadi isu. Kebarangkalian ini, satu adalah untuk anak secara am. Maksudnya, kalau anda tengok ya, saya tulis kebarangkalian terus ya. Nanti kita akan tengok di sebelah sekarang. Saya nak tengok kebarangkalian dulu. Kebarangkalian untuk mendapat anak saja. Anak yang hemofilia. Ya, kalau anak saja, dalam soalan memang semua anak yang ada sekarang 4, iaitu 1/4 0.25. Nampak? Anak ya, penting ya. Jadi cikgu perlu sebut. Tetapi kalau kamu ada jawapan yang kedua, kebarangkalian untuk mendapat anak perempuan yang hemofilia, kalau anak perempuan. Jadi kita akan rujuk yang perempuan saja. Hati-hati, itu pasal jantina ini bermain peranan jantina. Perempuan ke ataupun lelaki ke. Jadi di sini kalau kita nak rujuk perempuan, kita akan rujuk perempuan saja. Faham tak? Saya gunakan warna berbeza supaya anda boleh terima. Ya, lelaki kat sini. Kita akan tengok lelaki ya, highlight lelaki yang di sini. Guna highlighter berbeza supaya kamu boleh faham. Kalau anak perempuan, okay, kita gunakan kuning balik. Kita rujuk pada perempuan, kuning ini. Jadi jawapan dia akan bukan 1/4 dah. Dia akan jadi
kosong bagi dengan 2, iaitu memang kosong lah, 0.00. Tidak mungkin dapat perempuan yang hemofilia. Pembawa tidak dikira hemofilia ya. Manakala kalau dia rujuk pada kebarangkalian untuk mendapat anak lelaki yang hemofilia. Bergantung kalau dia minta normal, kamu akan buat yang normal. Tapi sekarang lelaki, maka kita akan highlight untuk yang hijau ni supaya kamu ingat hemofilia hijau. Maka kamu akan dapat 1 bahagi 2, iaitu 0.50. Maksud dia, kalau lahir anak lelaki untuk pasangan lelaki normal dengan pembawa perempuan ini, kalau anak lelaki yang dilahirkan, sila bersedia. Memang tinggi chance dia, 1/2. Maksudnya kalau lahir 2, 1 kemungkinan besar akan dapat hemofilia. Tak hairan, sebab benda ini kamu perlu tahu melalui gambaran genetik ini. Okey, nak ke tak nak kamu perlu faham. Okey, dan biasanya nisbah untuk fenotip lah. Nisbah untuk fenotip hemofilia kalau nak lah, ataupun kamu nak kata nisbah normal kepada hemofilia, nisbah ya, kamu akan dapat 3 normal kepada 1 hemofilia. Bergantunglah kalau dia fenotip secara am, ini dia. Ini yang penting lah, cikgu nak sebut untuk yang penting di sini. Ada 3 jenis kebarangkalian yang kamu perlu faham. 1 rujuk pada anak, 1 rujuk pada perempuan, 1 rujuk pada lelaki khususnya. Okey, highlight yang salah, patut lelaki di sini yang hemofilia. Manakala perempuan yang hemofilia ini ialah kosong. Jadi di sini ada 3 jenis kebarangkalian kamu perlu sebut dalam soalan kamu supaya kamu faham. 3 jenis kebarangkalian. Lain daripada yang sebelum ni, 1 kebarangkalian yang kita nak belajar sama ada dominan resesif itu. Tapi sekarang ada kebarangkalian dia dominan dan resesif. Kita tengok pada anak secara menyeluruh, semua anak ataupun ikut jantina, perempuan atau lelaki. Jadi jelas ke tak? Boleh juga tanya ke tak? Yelah, hari ni saya tahu kamu sebenarnya tengah tidur lagi. Tapi janganlah angkat tangan, tak turunkan tangan kan? Boleh turun tangan ke tak? Hari ni free? Boleh turunkan tangan tak? Tak apa. Saya tolong. Boleh faham ke tak? Kalau boleh faham, sila angkat tangan. Kalau faham, sila angkat tangan ni. Saya minta angkat tangan je. Aisarah? Kai? Hari ni free? Hari ni? Jadi, terima kasih sekali lagi. Itu untuk soalan yang di sinilah berkenaan dengan lelaki dengan ataupun suami dan isteri lah, di mana dua-dua pun normal. Ini pun kamu perlu jawab, tulis kat bawah. Okey, kita akan ambil balik soalannya lebih kurang sama. Untuk jawab, kalau seorang lelaki yang normal penglihatan dia, iaitu X, normal penglihatan. Normal penglihatan. Jadi dalam buku teks kamu untuk penglihatan buta warna ini, dia gunakan huruf apa ya? Murid-murid, sabar ya. Sabar, kita nak tarik ke bawah ini. Kalau untuk yang buta warna, dia gunakan B, buta warna ya. B ya. Kalau normal penglihatan, dia gunakan B besar. Okay, X, B besar ya. Subscribe ya, letak superscript letak ke atas, buat subscribe pula. Superscribe letak ke atas. Okey. Manakala berkahwin dengan seorang perempuan yang pembawa. Tahu pembawa? Okey, satu pembawa di mana untuk buta warna. Buta warna. Iaitu XB besar, XB kecil. Dia normal tapi dia seorang pembawa. Macam mana kamu tahu dia seorang perempuan itu pembawa untuk buta warna? Tengok pada mak ayah dia. Okey, kita nak faham. Jadi sekarang kamu perlu buat benda yang sama untuk fahamkan apa yang sebenarnya berlaku dalam keturunan itu dengan menggunakan gambar rajah skema. Rajah skema genetik. Perlu faham. Jadi kamu pun perlu jawablah benda ini. Perlu jawab. Dan untuk soalan ini juga, cikgu sekali lagi nak perkenalkan menggunakan apa panggil itu? Segi 4 dia. Segi 4 punat dia. Punat square. Untuk menggantikan pada benda yang kat sini lah. Tapi dia sebenarnya sama saja.
Jadi untuk mulakan benda ini, jadi kita pun tuliskan dengan cepat ya. Maka kita faham bahawa XB ini adalah untuk alef yang penglihatan normal. Manakala XB kecil ini ada untuk alef yang ada buta warna. Benda sama saja. Jadi kamu akan tulis benda yang sama di sini, hanya kita akan henti pada gamit nanti ya. Finotip untuk induk dengan cepat dan juga genotip induk. Dan dibagi dalam soalan, baguslah kalau tak ada kamu perlu sendiri tulis ya benda ini. Jadi memang lelaki atau bapa ya yang normal penglihatan perlu tulis habis-habis, jangan malas. Manakala perempuan yang buta yang pembawa. Okey, pembawa buta warna. Color blind. Jadi dia punya induk kita dah tahu XB dan Y. Manakala kita punya pembawa buta warna iaitu FB, XB ya, kecil. Jadi untuk anda faham Punnett square ni, maka kamu perlu faham kita akan lukiskan dalam bentuk segi empat. Sama je. Kita nak fahamkan melalui menggunakan Punnett apa tu? Gambar segi empat Punnett ni. Daripada kita jawab raja skema, kita akan terus lukis dalam bentuk segi empat dulu. Segi empat. Di mana kita akan letak tajuk di luar, maksudnya di sini. Okey. Dan kita akan potong lagi di tengah-tengah ya, menjadi dua. Juga guna warna biru lah, potong tengah-tengah menjadi dua. Kenapa? Nanti kita akan jawab dengan cepat. Jadi kita akan nampak satu kotak di sini yang cantik. Jadi kita akan gamit. Untuk gamit, kalau atas kita rujuk pada lelaki, jadi sebelah sini kita akan rujuk pada gamit perempuan. Tak ada isu di sini. Jadi kalau untuk lelaki, gamit dia ada XB besar dan tidak lupa Y lah. Manakala perempuan XB besar, XB kecil. Ingat ya, tulis superscript lah. Saya tak boleh nak tulis dalam saya punya panggil apa, screen sekarang. Jadi kamu perlu faham. Maka kamu boleh tengok sekarang XB besar dengan XB besar dia akan bergabung maksud dapat XB besar, XB besar. Tulis je, jangan dengar saya cakap. Nanti kalau cikgu dah rakamkan, cikgu share dalam grup nanti, tengok balik lah. Siapa yang tak boleh ikut tengok balik. XB besar dengan Y. Di sini pula ialah XB besar dengan XB kecil. Dan sini XB kecil Y. Square ni perlu tulis sekali untuk finotip. Maka ini adalah perempuan ya. Anak perempuan normal penglihatan. Okey. Manakala ini ialah perempuan pembawa dan juga dia normal penglihatan ya, tidak lupa ya. Dia perempuan tapi normal penglihatan dengan syarat dia pembawa. Manakala ini yang lelaki normal penglihatan juga. Dan juga di sini ialah lelaki yang buta warna. Jadi jawapan dia ada lebih kurang sama di atas ini. Yang ini ya, cikgu lukiskan di sini ya. Kamu perlu tuliskan yang ini semula kat bawah, tuliskan sendiri. Sorry. Ini. Bukan hemofilia, kamu tulis untuk buta warna ya. Kalaulah kamu rujuk ke barang kalian untuk mendapat anak yang buta warna. Memang 1/4 anak. Tapi kalau soalan SPM, kalau soalan objektif kadang-kadang dirujuk tak anak perempuan. Anak perempuan yang mendapat buta warna, kosong. Kebarang kalian dia kosong. Manakala untuk lelaki 1/2. Untuk lelaki yang anak lelaki mendapat buta warna 1/2. Ini sekali lagi menampakkan bahawa penyakit keturunan yang diwariskan dalam kromosom seks, penyakit yang dalam kromosom seks, gene yang dalam kromosom seks ini lebih senang didapat oleh lelaki. Walaupun kita tadi menyatakan penentuan jantina, itu penentuan jantina ialah separuh-separuh. Namun
Kalaulah penyakit genetik yang dibawa oleh kromosom X itu memang lebih senang dinampak ataupun diturunkan, diwariskan pada lelaki. Ya, itu akan kita kadang-kadang berkahwin, kita perlu faham latar belakang pasangan kita. Dan kalaulah kita dah berkahwin, contohnya kalau lelaki yang semua normal berkahwin dengan perempuan yang pembawa penyakit buta warna, jadi dapat anak lelaki buta warna, jangan gaduh, jangan marah. Kamu perlu reda dan kamu perlu faham. Sebab itu pilihan kamu. Itu adalah pilihan kamu ya, terima saja. Melainkan kamu tak nak kahwin lah, ceritanya tak nak kahwin dengan dia. Tapi kalau dah kahwin, kamu tak ada nanti lepas dah dapat anak buta warna, baru nak gaduh besar. Kenapa? Kenapa pula saya tanya kamu? Kamu dah patutnya faham. Dah tahu apa yang akan berlaku. Okey? Betul? Boleh cikgu tanya Aisarah, betul ke tak? Setuju ke tak? Kalau setuju angkat tangan je Aisarah. Setuju ke tak? Setuju ya? Jadi untuk yang Melayu ataupun Islam biasa ada merisik itu, kita akan tanyalah, kita akan siasat tengok ada ke tak penyakit-penyakit keturunan lah khususnya. Kalau ada, kamu perlu faham. Benda ini sekali lagi cikgu dah perkenalkan apa ni? Segi 4 punat ini, ya. Doakan SPM dia tak tanya lah. Biasanya raja skema, dah jawab, cikgu dah jawab ini. Dan kalau tak baik, kamu perlu jawab dalam bentuk ini. Di mana meiosis, ada kat sini, meiosis. Tidak lupa juga persenyawan dia dah nyata dalam punat square, dia tak perlu tulis, dah tahu. Dan juga dia nyatakan dalam bentuk juga anak yang dihasilkan sama ada fenotip ataupun genotip pun dah jawab. Hanya kamu perlu tambahkan kat bawah nanti kebarangkalian itu. Okey? Jadi itu kita dah settle. Maka kita pergilah ke soalan yang kita sempat nak bincang juga hari ini, alhamdulillah. Iaitu soalan nombor 4. Nombor 4 pula. Muka surat 10. Okey, soalan yang kita di sini nombor 9 kan? 9B. 9B, thalassemia. Ini pun sama. Okey. Bukan sama daripada kromosom seks ya. Thalassemia dia bukan penyakit yang dibawa oleh kromosom seks ya. Jadi kalau kamu tengok di sini, okey, kamu akan nampak lelaki ada yang minor pembawa. Jadi kamu tengok pun tahu dah. Kalau kamu tengok lelaki, okey, kalau ada anak, kalau dia tak tulis anak lelaki ke perempuan, kalau kamu tengok, okey, ada yang minor. Jadi maka kamu biasanya kamu akan nampak benda ini sebenarnya tak melibatkan kromosom seks. Kalau kromosom seks, dia akan jelas nyatakan lelaki dan perempuan, dan kamu akan nampak lelaki yang dapat penyakit itu lebih kerap, lebih banyak berbanding dengan perempuan. Jadi ini kita nampak, kita tengok pun gambar ataupun agak tahu dah mereka bukan penyakit seks ya, ataupun penyakit yang diturunkan dengan oleh kromosom seks. Jawab, how can a person with thalassemia minor be detected? Kita dah jawab. Nah, tidak lupa juga cikgu nak sebut hari ini iaitu research positif dan negatif ya. Ini soalan muka surat yang ke-11. Okey, untuk jawab soalan ini perlu balik kepada bab tingkatan 4 bab 10. Pengangkutan sistem peredaran darah ya. Sistem peredaran darah manusia. Perlu balik kepada bab 10 tingkatan 4. Ada di situ ya, termasuk dengan kumpulan darah A, B dan O. A, B dan O. Wajib faham. Saya nak bagi jawapan sekarang ni. Murid-murid, mula dengan yang pertama di sini ya. Kamu nampak thalassemia. Dua-dua mak ayah ada thalassemia minor. Maka mereka boleh hidup lama lah sampai mereka berkahwin. Kalau major, biasanya sebelum akil balik pun dah meninggal ya. Kita nak bukan main-main dengan kamu. Itu pasal kalau kamu ingat dalam sekolah, baru-baru ini pun doktor ataupun jururawat datang sekolah untuk mengambil data sama ada kamu thalassemia minor ke tidak. Sebab kalau kamu thalassemia minor, kamu tidak digalakkan, bukan berkahwin, boleh kahwin, tapi tidak digalakkan lahirkan anak, ataupun kalau nak lahirkan anak perlu buat persiapan. Mungkin kamu akan dapat anak yang thalassemia major ni. Okey? Boleh faham ya? Apa itu thalassemia? Thalassemia sekali lagi ada satu penyakit genetik ya.
penyakit genetik yang disebabkan jin yang tidak sempurna dan dibawa oleh alel resesif. Okey, yang menyebabkan pembentukan hemoglobin yang tidak sempurna. Dan kamu faham kalau hemoglobin tak sempurna, maka dia tak boleh nak bawa oksigen. Tak boleh nak bawa oksigen. Jadi, tak cukup oksigen, respirasi tak boleh nak buat, maka orang itu akan menghidap penyakit anemia. Anemia. Kalau anemia maksudnya dia tak boleh buat kerja kerap lah. Kalau dia buat kerja, dia akan senang nak penat. Senang penat. Okey? Jadi sekarang macam mana jawab? Dia tak minta genetik skema apa tu? Raja skema genetik, dia minta apakah perbezaan antara thalassemia major dengan thalassemia minor, dan macam mana orang yang ada thalassemia minor ini boleh dikesan. Jadi jawab. Macam mana kamu nak jawab? Cuba jawab. Di sini ada dua jawapan yang kamu perlu buat, dua. Jadi macam mana kamu nak jawab? Cuba tanya diri sendiri. Cikgu, mana saya nak dapat jawapan ini semua? Kalau kamu tanya soalan ini, bagus tau. Sangat bagus ya. Iaitu kalau kamu tengok muka surat, tidak lupa ya. Muka surat 247. 247 kamu akan nampak, dan 246 maka kamu akan nampak penerangan untuk thalassemia ya. Okey. Jadi kamu pun tahu dah, thalassemia minor ini maksudnya dia merujuk kepada pembawa tapi dia tidak membawa penyakit, tapi dia ada alel resesif itu. Maka macam mana kamu nak jawab? Thalassemia major, thalassemia minor. Apakah perbezaan? Siapa nak cuba jawab soalan ini? Kalau untuk nak jawab soalan ini, kita jawab dalam bentuk apa? Dalam bentuk jadual yang pertama ya. Kita perlu jawab dalam bentuk jawapan ini, iaitu thalassemia major. Saya tulis dah ya. Kamu tengok pada skrin ya. Thalassemia minor. Jadi, apakah perbezaan? Pertama, kamu boleh rujuk pada dia punya genotik lah. Dia mempunyai apa? Mempunyai genotik ya, homozygote recessive ya. Dia punya genotip iaitu T kecil. Dia bukan pada kromosom seks ya. Jadi, dia adalah satu gene pada kromosom yang bukan seks ya. Bukan kromosom seks ya. Bukan kromosom seks. Saya ulang banyak kali dah. Jadi, maka kau perlu tahu yang untuk thalassemia minor ini, dia mesti mempunyai untuk yang genotip itu sama, dia mesti mempunyai heterozygote ya. Heterozygote iaitu T dan T besar, T kecil. Di sini kamu kalau nak jawab, kamu boleh tulis di tepi tau. T besar ialah alel untuk yang normal ya. Untuk normal, dominant. Manakala T kecil ini adalah untuk alel untuk thalassemia resesif. Baru satu perbezaan, apa lagi yang kamu nak cakap ini? Jadi untuk thalassemia major, ikut buku ya, cikgu dah tulis, cikgu dah minta kau baca di sini. Dia akan menunjukkan ya simptom demam, kuning, dia punya hati dah rosak, ataupun kamu nak kata masalah hati, dan juga sebut perkataan anemia. Itu adalah secara am. Manakala untuk yang thalassemia minor, dia akan menunjukkan ataupun tidak menunjukkan demam kuning, dan dia merupakan pembawa dan tidak menunjukkan apa-apa simptom. Kena ada simptom lah, tapi minor ini dalam buku dah cakap tidak, biar je. Jadi tidak kita ikut dalam buku. Itu untuk bahagian pertama.
Jadi macam mana orang yang ada thalassemia minor ini boleh dikesan? Boleh dikesan. Jadi kat sekolah kamu dah buat, okey. Ini yang pertama, kita nak settlekan ini dah. Yang kedua, seseorang yang mempunyai thalassemia minor dapat dikesan. Sekolah kamu buat apa? Dengan menjalankan ujian saringan thalassemia. Saringan ya. Okey. Jadi amat apa lagi? Jadi walaupun dia pembawa, dia tak ada simptom ya, tetapi dia punya darah. Macam mana membuat saringan itu? Okey. Orang itu ataupun orang yang mempunyai thalassemia minor akan dikesan bentuk sel darah merah yang tidak sempurna, tidak normal ya. Walaupun dia pembawa, sebenarnya thalassemia minor ini orang itu pun dia tak akan sampailah mati, tak. Tapi dia nampak tahu dia orang yang tak aktif. Yang tak aktif lah sebab dia punya darah itu mempunyai kandungan hemoglobin, peratusan hemoglobin yang rendah. Dalam orang yang mempunyai thalassemia minor, peratusan hemoglobin dalam orang yang mempunyai thalassemia minor ini adalah rendah. Jadi cikgu dah bagi tahu ya. Ini yang kita buat kat sekolah, anda perlu tahu thalassemia minor, orang yang mempunyai thalassemia minor, orang yang mempunyai thalassemia minor, orang yang mempunyai thalassemia minor. Okey, jadi dia akan pergi buat apa sekali lagi? Ujian saringan thalassemia. Ujian saringan thalassemia. Okey. Dan dalam dia punya sel darah merah akan nampak sel darah merah bentuknya yang tak normal kecil, tapi dia masih hidup dan tak ada banyak simptom yang serius. Tapi mungkin dia jenis yang tak boleh buat aktif, sukan lasak lah. Dia penat juga, tapi yang penting tak tunjukkan simptom-simptom yang serius seperti anemia. Anemia memang teruk dah. Dia memang kamu akan nampak orang itu pucat, bibir pun pucat, semua pucat dia. Dia lain cerita lah. Jadi murid-murid boleh faham ke tak? Kalau cikgu minta lah, kalau faham sila angkat tangan. Sila angkat tangan kalau faham. Kan Juni, are you there? Cikgu harap anda betul-betul faham ya. Sebab memang cikgu dah rakam, kamu boleh tengok balik. Yang penting sekarang, ini thalassemia. Maka kamu sekali lagi faham minor dan major. Kamu perlu tengok online ya, baca thalassemia major ini. Kalau kamu lahirkan anak thalassemia major, kalau kamu minor, suami atau isteri pun minor, anak keluar itu major pula, anak itu biasanya dia tak akan dapat hidup lah, lama lah. Sebab dia memang sel darah merah itu cacat, hemoglobin itu tak cukup. Jadi maka dia tak boleh bawa oksigen, dan kita semua tahu semua sel perlukan oksigen untuk respirasi. Tak cukup oksigen, dengan bahasa kasar kita kata, maka tunggu matilah, tunggu masa je. Okey, ini perlu faham ni. Sebab kamu boleh tengok kat online macam mana Malaysia ini memberi kesedaran pada rakyat mengenai thalassemia. Jadi kita sambung ya. Kita sambung. Apa maksudnya research factor ini? Kenapa kamu perlu tahu research factor ni? Okey. Jadi untuk anda faham ini, saya nak kamu highlightkan soalan C ini yang terakhir dah, soalan muka surat 11. Highlight isteri yang tidak mempunyai resus dalam darahnya, iaitu RH negatif. Highlight ya, isteri tidak mempunyai resus dalam darahnya. Lepas itu highlight anak pertama resus positif dapat hidup. Okey, highlight dengan warna lain. Anak kedua resus positif tidak dapat hidup. Ini ada sedikit berkenaan dengan antibody. Murid-murid, isteri tak ada antigen resus ini, resus negatif. Apabila dia mengandung anak pertama resus positif, maka dalam darah dia akan mengesan
antigen research positif, dia akan dapat. Jadi kalau ada antigen, ini sedikit ulang kaji bab 10 ini. Kalau ada antigen dan 11 ya, maka dia akan merangsangkan sel darah putih, dengan jelas kita kata limfosit darah, untuk menghasilkan antibody. Ini kamu perlu faham ya. Jadi kalaulah ada antibody yang banyak, maka anak kedua apabila dia research positif, ada antigen positif, maka antibody dalam ibu itu akan pergi menyerang fetus. Sebab fetus itu, darah itu sekarang pun ada darah research positif, masih ada sesuatu, badan ibu itu tahu, oh ini bukan daripada badan pemilik ataupun ibu tersebut. Jadi antibody akan masuk, mulalah membuat aglutinasi, penggumpalan aglutinasi pada darah merah untuk anak yang dia kandung, fetus tu. Jadi fetus itu akan meninggal ya. Fetus itu tidak dapat hidup ya. Jadi kita dah jawab, ini dia tidak melibatkan genetik, penerangan raja skema genetik. Ya, dia melibatkan genetik, maksudnya penyakit keturunan, itu dia. Tapi bab 11 ini kita tak akan guna, tapi kita nak faham sebenarnya kenapa anak pertama research positif hidup, kalau anak kedua research positif tidak dapat hidup. Kalau ibu itu adalah research negatif. Kalau ibu itu research positif, tak ada isu dah. Benar tak ada isu. Yang penting ibu negatif, anak pertama positif, okey. Anak kedua positif, something wrong. Serius lah. Mungkin dia boleh meninggal. Jadi kenapa kamu nak faham ini? Sebab ini adalah berkenaan juga aplikasi. Seandainya kalau kamu nanti hamil dan kamu ada research negatif, anak pertama research positif, okey. Tapi kenapa fetus yang kedua ataupun anak kedua research positif? Gugur. Jadi macam mana kamu nak jawab? Cuba fikir macam mana kamu nak jawab soalan ini. Kamu boleh tengok pada buku teks kamu sekarang dengan cepat ya. Kita dah sebut buta warna, thalassemia, dan sekarang kita akan sebut untuk muka surat 246 dan juga 245 research ini. Faktor research ya. Perlu jawab, tak faham. Dan kamu boleh rujuk pada tingkatan 4 bab 10. Jadi kamu perlu jawab sekarang ya. Cuba fikirkan macam mana jawab dengan cepat dalam seminit. Cuba jawab ya. Okay. Kemungkinan besar kamu tak boleh nak jawab sebab lebih kepada fakta. Fakta itu sekali lagi balik kepada tingkatan 4 ya. Jadi kita pun terus pergi jawapan lah. Kita nak jawab soalan macam ni kan. Jadi macam mana? Jadi kita perlu faham masalah dia timbul ketika mengandung anak pertama. Okay. Masalah timbul ketika bersalin, peringkat akhir untuk bersalin anak pertama. Okay. Masalah mula timbul ketika peringkat akhir bersalin anak pertama. Kita boleh faham anak pertama terjadi ketika bersalin itu, darah anak pertama mungkin bercampur dengan darah ibu. Kita perlu faham ya, balik kepada tingkatan 4 bab 15 ini, darah ibu dan fetus dulu tak bercampur ya. Tetapi sekarang bersalin, ada luka, koyak ke apa benda. Jadi sedikit daripada darah fetus akan memasuki dalam sistem peredaran darah ibu. Penting masuk dalam darah ibu. Yang pertama, ketika bersalin pada anak pertama, okey, ada sedikit darah untuk anak pertama ini akan masuk dalam darah ibu, okey. Anak pertama dah salin nak, okey, tak ada isu. Jadi kita dah jawab anak pertama dapat hidup, tak ada isu. Okey. Tapi ini akan merangsangkan limfosit dalam darah ibu
untuk menghasilkan antibody untuk antibody untuk antigen research. Okey, saya nak panjangkan ni supaya dia tak ada isu. Memang cikgu memang tulis dalam bentuk peringkat supaya anda boleh tak faham. Okey. Anti research ini kadang-kadang dia akan bagi kamu dalam huruf ya. Huruf anti research. Dia bukan antibody tapi dia antigen ya. Antigen research. Jadi dalam kehamilan yang kedua atau seterusnya lah, dia mengandung kali kedua. Okey. Jadi macam mana? Apa yang akan berlaku? Aras antibody dalam darah itu akan meningkat dalam darah ibu. Okey. Jadi kalau kamu tengok ini, aras antibody itu akan meningkat dalam darah ibu. Okey. Jadi antibody untuk antigen research atau anti research akan merentasi placenta. Kaji ya, ini yang telah dah ya. Dia pun tak ada buang masa. Okey, jadi ini akan menyebabkan penggumpalan darah ataupun kamu kata aglutinasi sel darah merah. Fetus berlaku. Jadi kalau dia aglutinasi berlaku, jadi darah merah itu akan jadi satu ketul, ialah matilah orang tu. Jadi dia tak boleh nak hidup. Jadi di sinilah menjawab sekali lagi bahawa anak pertama settle, tak ada isu. Tapi untuk anak kedua, ini anak kedua. Anak kedua ni, perlu tahu. Jadi dalam ibu itu ada antibody, boleh rentas placenta masuk dan merosakkan, bahasa kasar, merosakkan sel darah merah ataupun buat aglutinasi pada sel darah merah fetus tu. Jadi fetus tak ada sel darah merah, dah rosak semua. Jadi dia akan mati. Jadi itu saja untuk pagi ini berkenaan dengan monohibrid. Kalau masa buka sekolah lagi sempat saya akan sentuh dihibrid, variasi dan mutasi, dan tidak lupa juga untuk teknologi moden lah. Dan rasanya boleh ikut ke tak? Kalau kamu rasa boleh ikut, sila angkat tangannya. Cikgu pun tak nak buang masa. Murid-murid. Okey. Jadi dengan itu, cikgu minta izin nanti untuk uploadkan nanti ke YouTube untuk kamu tonton semula. Untuk tonton semula pada apa yang kita dah sebut hari ini. Dan kalaulah kamu ada soalan apa-apa berkenaan dengan fakta yang cikgu kongsikan atau cikgu kamu salah. Okey. Jadi nanti kamu memang boleh henti stop di situ, baca dan jawab untuk soalan ini. Jadi cikgu berharap ia membantu untuk anda fahamlah berkenaan dengan pewarisan. Dan itu saja daripada cikgu. Okey, terima kasih. Kita akan jumpa lagi. Bye-bye. Soalan? Terima kasih cikgu. Bye-bye.